Apa pandangan Doktor Syiah? Adakah mereka keluar daripada ahli sunnah? Of course, keluar dari ahli sunnah Syiah. Cuma adakah mereka keluar pada agama ataupun tidak? Yang ni tak boleh disebut melainkan dengan bukti. Kita tak boleh tuduh satu orang kafir melainkan mungkin dia silap, dia salah faham. Keadaan tu, rahmat Tuhan. Kita dari segi teologi ni last. Dari segi teologi kita bahas fulan salah akidah. Fulan akidah dia menyeleweng. Itu dari segi konsep, dari segi teori. Dari segi atas kertas dia salah. Dari segi ilmu yang Nabi bagi tahu, dia sesat. Adakah dia dalam neraka? Yang ni bukan urusan kita. Rahmat Allah mengatasi murkanya. Mungkin pada kertas, pada perbahasan dia sesat, tapi Tuhan lebih mengetahui keadaannya. Mungkin tak ada siapa bagi tahu kat dia. Mungkin terhalang padanya maklumat yang benar. Mungkin dia telah habis berfikir, setakat tu je dia berfikir. Mungkin dia tidak ingin menentang Allah Azza wa Jal, tapi dia tersilap dalam ijtihadnya. Yang mana kalau dia tahu yang benar, di lubuk hatinya tentu dia ingin mengikut yang benar. Pergi satu orang pergi maki-maki dia, hang sesat semua, dia pun bergeram, dia pun belah. Kalau satu orang lahir di Tehran, dia jadi Syiah. Adakah hanya kerana dia dilahirkan di Tehran dan dia Syiah di Tehran, lalu Allah ambil dia bubuh dalam neraka? Maha suci Allah daripada menzalimi hamba-hambanya. Sedangkan tak ada siapa pun bagi tahu kat dia hujah yang benar. Dia kata kenapa dia nak tak cari live internet? Dia makcik tanam pokok pun sengit. Nak pegang keyboard macam mana? Jadi kita tak boleh, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Rahmat Tuhan lebih luas daripada apa yang kita jangkakan. Cuma kalau orang tanya seorang alim ataupun tanya seorang ahli ilmu, adakah ini sesat? Dia sesatlah. Dia masuk neraka ke tak? Kita tak tahu. Sebab tu saya selalu baca riwayat hadis yang Nabi cerita, orang yang mati, bila dia nak mati, dia suruh anak dia bakar tubuh dia. Macam mana kedudukan aku? Innaka lamin khairil abid. Engkau sebaik-baik bapa. Dia kata, kalau macam tu bila aku mati kau bakar aku, pergi bagi buang angin kuat, buang kat laut dan buang kat daratan. In adrakani rabbi la a'lamu ma yaf'alu bi. Jika Tuhan dapat tangkap aku tak tahulah dia buat apa kat aku. Allah himpunkan lautan dan daratan. Allah tiba-tiba dia berdiri di depan Allah Azza wa Jalla. Kudrat Allah yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Dia katakan apa? Ma hamalaka ala ma fa'alta ya abdi. Apa yang menyebabkan kau buat begini wahai hamba aku? Khaufan min azabika ya Rabb. Takutkan azabmu wahai Tuhan. Tuhan kata apa? Ghafartuka ya abdi. Aku ampun kau wahai hamba aku. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahas hadis ni. Dia kata macam mana dia boleh diampunkan? Pertama, sesat akidah dia. Kemudian dia kufur. Seolah-olah dia rasa Tuhan ni kalau bakar, tangkap tak dapat. Macam dia tak beriman dengan kudrat Tuhan Azza wa Jalla. Tapi oleh kerana tak ada siapa bagi tahu dia hujah yang benar tentang agama yang benar. Tidak ada siapa yang menyampaikan akidah yang benar kepada dia. Dia tak tahu. Mungkin kalau dia tahu, dia takut dengan Tuhan, dia tak buat benda ni. Tapi tak ada siapa pergi cerita kat dia. Tuhan kata rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengatasi murkaku. Tuhan ampunkan dia. Tapi kalau terang-terang dah tahu hukum Tuhan, saja duk pergi buat bakar macam tu, memang tak kena lah. Tapi dia tak tahu. Kata Ibn Taimiyah, maka hatta dalam masalah akidah, kemungkinan manusia salah dalam ijtihad. Jadi kita kata dia sesat, dia kafir. Dia masuk neraka, saya tak tahu. Tapi setelah ditegakkan hujah, diterang Islam kat dia, dia dengar dah clear, dia duk buat buah dia juga. Pada hukumnya Tuhan dia memang ahli neraka. Cuba baca ayat Quran tentang golongan kafirin. Semua Allah cerita golongan kafirin ini golongan yang lawan para nabi. Yang dapat datang hujah dan tolak hujah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Kalau rasul tak sampai, wakil rasul kena pergi.
Umat ini akan pergi, kita akan pergi terang. Terang yang betul. Nabi dia tengok orang agama pun sengit tak betul. Duk cari makan je, duk cari kepentingan je. Dia tak percaya dengan agama. Dia nak tanya sikit. Adakah Allah Tuhan yang sebenar? Jangan sebut. Oh, kacau. Ada orang dia tak mau, dia jadikan agama sangat eksklusif untuk golongan tertentu. Kita kena. Orang Cina dalam negara ni saya ingat. Kesian dia bang. Ramai mereka tak tahu tentang Islam. Kristian datang, Kristian engage dengan agak baik dengan mereka. So mereka rasa selesa. Nama mereka tukar apa semua, mereka kadang-kadang tak tukar, mereka jadi Kristian. Tak ada banyak. Ni nak masuk Islam, kena main pejabat. Assalamualaikum. Saya mau masuk Islam. Ni Bukit Tujuh lah. Waktu pejabat dah tutup. Masuk masa time pejabat. Ada kes. Kena pergi pagi esok, pergi pejabat. Masuk. Ada yang mengucap, tak berapa betul. Kena ulang balik. Susah nak masuk Islam. Lepas tu nak kahwin. Cuba tanya. Kes-kes murtad yang disebutkan di Malaysia ni, siapa yang murtad? Kebanyakan yang masuk, keluar balik. Mereka tak ada rasa, mereka tidak welcome dalam agama ni. Banyak nama asing, you mesti tukar. Kena nama Ahmad. Pasal apa? Ini asing, nama Cina. Itu awang, awang nama Melayu. Awang tak kena tukar, asing kena. Mana dia nak rasa agama ni milik dia sama? Dia rasa ni milik Melayu. So kita salah, kita bersalah depan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Tuhan ampun kita dan kita tingkatkan dakwah.